Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 pagi. Amerika Syarikat mula mengedarkan vaksin Pfizer-BioNTech COVID-19 untuk kegunaan seluruh negara itu. Jeneral Tentera Amerika Gus Perna berkata proses penghantaran besar-besaran itu merupakan sebahagian daripada operasi Red Speed kerajaan. Dos vaksin dihantar secara sejuk beku dan mampu bertahan bawah suhu negatif 70 darjah Celsius. Ini bagi memastikan keadaan vaksin sentiasa terjamin. Perna yakin proses pengedaran berjalan lancar. Kanada juga turut memulakan kempen imunisasi terbesarnya hari ini. Sebanyak 30,000 dos awal vaksin Pfizer-BioNTech akan mula diberi kepada golongan rentan termasuk warga emas di rumah jagaan dan pekerja di fasiliti kesihatan. Demikian menurut Naib Presiden Logistik dan Operasi Agensi Kesihatan Awam, Major General Danny Fautin. Katanya 249,000 dos lagi bakal diterima menjelang akhir tahun ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri Swaziland Ambrose Dlamini meninggal dunia selepas dijangkiti COVID-19. Dlamini, 52 tahun, dimasukkan ke sebuah hospital di Afrika Selatan pada awal bulan ini selepas disahkan dijangkiti virus tersebut. Perkara itu dimaklumkan oleh pegawai di Pejabat Perdana Menteri Themba Masuku. Dlamini dilantik sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2018. Ketika ini jumlah keseluruhan kes COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 72 juta, manakala angka kematian mencecah 1.6 juta orang. Amerika Syarikat, negara paling teruk terjejas, merekodkan jumlah keseluruhan kes 16.7 juta sementara jumlah yang maut melebihi 300,000. 1,347 lagi kematian dilaporkan di negara itu dalam tempoh 24 jam lalu. Mexico, negara kedua yang mencatatkan kes harian kematian tertinggi iaitu 685. Diikuti Rusia dan Itali masing-masing melaporkan 488 dan 484 kematian. Kementerian Luar Iran memanggil Duta Jerman dan Perancis sebagai tindak balas kecaman negara Kesatuan Eropah EU itu terhadap pelaksanaan hukuman mati pemimpin pembangkangnya Ruhollah Zam baru-baru ini. Tehran menyifatkan kenyataan EU sebagai mencampuri urusan dalamannya. Jerman kini memegang jawatan Presiden EU manakala Perancis pernah memberi pelindungan politik kepada Zam sebelum ditahan pihak berkuasa Iran tahun lalu. Zam dijatuhi hukuman mati setelah didakwa mencetuskan tunjuk perasaan besar-besaran pada 2017 dan 2018. Sudan sedia mendesak pihak berkuasa pembangunan antara kerajaan IGAD negara-negara Afrika Timur untuk mengadakan mesyuarat tergempar bagi mencari penyelesaian krisis kemanusiaan di wilayah Tigray, Habsyah. Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok tiba di Addis Ababa semalam bertemu rakan sejawatannya Abiy Ahmed bagi membincangkan perkara tersebut. Ahmad bagaimanapun mengambil pendekatan berhati-hati dengan pengumuman Hamdok berkenaan mesyuarat IGAD. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Liverpool dan Tottenham sekadar catat keputusan seri dengan lawan masing-masing. Selepas 12 perlawanan, The Reds dan Spurs kini mengumpul 25 mata untuk menduduki dua tempat teratas. Skuad Jurgen Klopp seri 1-1 dengan Fulham. Muhammad Salah menyelamatkan pasukannya daripada dimalukan dengan gol penyamaan pada minit ke-79 selepas tuan rumah mendahului menerusi gol Bobby Reid pada minit ke-25. Sementara itu, Tottenham turut seri 1-1 dengan Crystal Palace. Beraksi di tempat lawan, Harry Kane meletakkan Spurs di depan pada minit ke-23. Namun, Jeffrey Sloop berjaya mengikat kedudukan 9 minit sebelum tamat perlawanan. Keputusan lain, Southampton tewaskan Sheffield 3-0, Arsenal tumpas 0-1 kepada Burnley dan Leicester 3, Brighton 0. Beralih ke saingan La Liga, gol tunggal Lionel Messi pada minit ke-76 menyelamatkan Barca daripada dimalukan kelab bawahan Levante sekaligus membolehkan Barca melonjak ke tangga ke-8 mengumpul 17 mata. Skuad kendalian Ronald Koeman kini ketinggalan 9 mata kepada pendahulu Real Sociedad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Fadli Osman dari Pusat Berita RTM.
Terus patuhi SOP, amalkan norma baharu. Bersama-sama kita cegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.